Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga bersama dengan Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad, jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari bin Cik Hassan, dan murid-murid dalam talian, juga kepada anda yang menonton dari rumah. Okey Ustaz, untuk segmen ini, apakah yang akan kita fokuskan? Jadi pada segmen ini kita akan fokuskan kepada dua perkara penting, iaitu jenis waris dan pembagian harta pusaka. Jadi jenis waris dan pembagian harta pusaka, Ustaz nak Aiman Syafiq terangkan. Okey. Aiman Syafiq. Okey Ustaz, Abang Luqman. Yeah. Kalau tadi rukun dengan syarat sah ada 3, jenis waris pula ada 2. Yang pertama sekali ashabul furud, iaitu waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak, dan asobah, waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Okey, jadi Luqman jadi ashabul furud ni kita rujuk pada nombor tadi 1/3, 1/6. Baik. Dan lain-lain lagi. Betul. Banyak lagi. Yeah. Dan asobah ni dia ada pembahagian dia sendiri. Sebab asobah ni ada pembahagian sendiri. Jadi sekarang kita tengok asobah ni adalah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibagikan kepada ashab, dibagikan kepada waris. Jadi kita tengok baki ni pada siapa yang pertama, jenis asobah yang pertama. Siapa yang boleh terangkan? Okey. Siapa nak bantu Ustaz? Saya boleh terangkan Ustaz? Boleh Nuri. Silakan. Silakan. Okey. Baik Ustaz, Abang Luqman. Yang pertama, Ausobah bin Naus. Ausobah yang ni, dia merujuk waris yang terdiri daripada pihak lelaki sahaja. Pihak lelaki saja. Jadi formula dia? Formula dia? Ni. Lelaki sahaja. Lelaki saja. Besar nampak tu? Betul. Besar. Kalau tak faham tak tahu lah. Betul. Okey. Seterusnya boleh bacakan? Boleh. Bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, anak lelaki bapa saudara kandung dan anak lelaki bapa saudara sebapa. Ya, ini adalah susunan lelaki saja. Jadi kalau kata bahawa asobah kita lelaki, kita fahamlah lelaki, formulanya lelaki. Jadi yang kita kedua, kita beralih kepada asobah bil ghair. Jadi seorang tolong terangkan. Saya Ustaz. Baik Haji. Okey, yang kedua pula asobah bil ghair. Asobah bil ghair maksudnya waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. Jadi formula dia? Formula perempuan campur dengan lelaki. Perempuan campur lelaki. Tadi yang formula pertama apa Luqman? Lelaki sahaja. Tereng Luqman. Yang kedua? Perempuan. Perempuan Campur lelaki. Campur lelaki. Itu yang kedua. Okey, boleh tolong bacakan? Boleh Ustaz. Waris antara contoh asobah bil ghair, yang pertama anak perempuan dengan anak lelaki. Yang kedua cucu perempuan dengan cucu lelaki. Yang ketiga saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki. Yang keempat saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Jadi kita ingat perempuan campur lelaki bil ghair, bil 3 kali. Cukup, Okey, dan sekarang kita terima kasih Haji. Sekarang kita pergi pada yang asobah yang ketiga. Seorang. Asobah yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa nak bantu Boleh? Ustaz? Saya nak baca. Okey, Aisyah. Asobah ma'al ghair bermaksud waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain. Cara nak ingat formula dia ni, perempuan tambah perempuan. Perempuan tambah perempuan pula. Pem. Pem. Tak adalah Ustaz. Tadi pem Lelaki. Tak susah lambung. Susah Ustaz. Okey, jadi siapa orangnya? Orang yang ada dalam asabah ma'al ghair ni ialah saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi kita ingat kalau formula tadi perempuan campur perempuan ma'al ghair. Ya. Okey, kita ada dua soalan ni Abang Luqman ni. Soalan objektif ni kita tengok berdasarkan formula tadi. Ya. Okey, jadi soalan objektif dia adalah antara berikut yang manakah maksud asobah bin nafs? Yang pertama, waris A, waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. B, waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan.
C. Anggota waris yang terdiri daripada golongan lelaki. D. Anggota waris perempuan saja. Jadi siapa nak cepat jawab? Okey. Sila angkat tangan. Okey, Aiman. Okey, kalau soalan tu saya rasa jawapan dia C lah Ustaz. Jawapannya C. Anggota waris yang terdiri daripada golongan lelaki saja. Lelaki. Asobah bin nafs. Asobah bin nafs. Kita tengok betul tak? Okey. Betul. Terbaik. Aiman Jadi boleh Syafiq. bagi markah. Berapa Ustaz markahnya? Markahnya berapa? Kita bagi yang ini kita bagi besar lah sikit 4. 4 markah 4 markah. Okey. Baik. Okey. Jadi kita pergi pada soalan yang kedua. Tengok ini semua berdasarkan formula. Jadi soalan objektif yang kedua. Apakah jenis asobah bagi pewaris pusaka yang terdiri daripada seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki? Okey, cepat. Siapa nak jawab? Okey. A. Asobah. B. Asobah bin nafs. Okey. C. Asobah ma'al ghair. D. Asobah bil ghair. Cepat. Saya nak jawab. Aziz. Silakan. Okey, Aziz. Okey, saya rasa jawapan dia C lah Ustaz. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Dia tak ma'al ghair. Kita tengok jawapannya betul tak? Oh, kurang tepat. Ni, siapa nak cuba? Tak payah cubalah. Dah bagi dah. Betul dah. Tahu Betul. jawapan. Jawapannya D. So, D apa? Asobah? Bil ghair. Asobah bil ghair. Tak apa. Tak dapat markah. Yang penting berani Ustaz. Yang penting berani senyum. Okey. Jadi kita kena teruskan lagi pembelajaran kita. Tadi dah 2 ni. Jadi kita terus pergi pada ashabul furud. Jadi yang ashabul furud yang pertama, siapa boleh terangkan? Saya lagi. Okey, Aiman, teruskan. Okey, ashabul furud yang pertama iaitu bapa. Dia akan mendapat 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki, akan dapat asobah sekiranya tiada anak, dan dapat 1/6 dan asobah sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Ya, jadi kat sini adalah keyword yang paling penting adalah 1/6 dan juga asobah sekiranya tiada anak. Okey. Jadi kalau kata ayah ni yang menerima harta pusaka, maksudnya Aiman, siapa yang meninggal? Yang meninggal ibu, iaitu isteri kepada ayah tu, ataupun anak lelaki ataupun anak perempuan. Okey, ibu, anak lelaki dan juga anak perempuan. Jadi formula ni kita bukan dapat satu hari, nak hafal. Betul. Kita dapat berhari-hari. Betul Ustaz. Macam kita hafal sipir. Ya. Satu kali satu. Macam tu lah contohnya. Okey, sekarang kita tengok pada ibu pula. Jadi seorang tolong bantu Ustaz di studio. Saya Ustaz. Boleh, Aziz. Okey, ibu mendapat 1/3 sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Yang kedua, 1/6 sekiranya mempunyai anak atau terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki atau perempuan. Yang ketiga pula, 1/3 daripada baki sekiranya hanya mempunyai ibu, ayah, suami atau isteri. Okey, jadi ibu dapat 1/3. Jadi dalam hal ni, sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Jadi kalau ibu ni yang mendapat harta pusaka, maksudnya siapa yang meninggal ni? Yang meninggal ayah iaitu suami kepada ibu. Seterusnya anak perempuan dan juga anak lelaki. Okey, contoh Lokman ni, kalau yang meninggal tu anak lelaki, jadi sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki. Maksudnya yang saudara lelaki tu adalah si mati yang anak lelaki tadi tu. Dia adik-adik beradik. Ya. Jadi dikirakan sebagai saudara. Yang dekat sini lebih daripada 2 orang saudara lelaki. Ini maksudnya adik-beradiknya lebih daripada 2 orang. Maka ibu tu dapat 1/6. Okey. Jadi kita teruskan dengan seterusnya iaitu bagi suami. Boleh saya baca Ustaz? Boleh. Okey. Bagi suami, sekiranya tiada anak, dia akan mendapat 1/2. Tapi kalau dia ada anak, dia akan dapat 1/4. Okey, ini bagi suami. Kita tengok isteri pula. Nurin juga. Baik Ustaz. Kalau isteri, kalau dia tak ada anak, dia akan dapat 1/4. Tapi kalau dia ada anak, dia dapat 1/8. 1/8 Okey. Jadi apa perbezaan yang Nurin boleh buat? Baik Ustaz Dahabal Luqman. Yang kita boleh nampak dekat sini, suami akan dapat lebih banyak daripada isteri. Suami dapat lebih banyak daripada isteri. Berapa dapat tu? Sebab suami kalau dia tak ada anak, dia dapat 1/2. Kalau isteri dia tak ada anak, dia dapat 1/4 je.
Nampak tak? Itu yang dikatakan separuh tu. Ya. Tapi tak boleh, jadi tak boleh gaduh-gaduh. Betul. Okey. Jadi sekarang terima kasih Nurin dan kita pergi pada seterusnya. Anak lelaki. Okey. Saya nak jawab Ustaz. Okey Aisyah. Okey, anak lelaki akan mendapat seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan dan asabah bin nafs. Kenapa asobah bin nafs? Sebab tadi formula dia? Rela Formula lelaki saja. Okey. Jadi kalau anak perempuan? Anak perempuan pula, kalau dia anak tunggal, seorang je, dia akan dapat 1/2. Kalau dia ada 2 atau lebih anak perempuan, dapat 2/3. Dan asabah bil waris sekiranya mempunyai anak lelaki. Anak perempuan campur anak lelaki kan? Betul. Jadi dia punya formula asabah bil ghair. Okey, jadi apa perbezaan pula pada anak lelaki dan anak perempuan ni? Aisyah? Okey. Kalau Abang Luqman dengan Ustaz boleh tengok, Ya. kalau anak lelaki ni dia anak tunggal, dia dapat seluruh harta. Kalau anak perempuan pula, dia dapat 1/2 je. Tu beza dia. Tapi Abang Luqman, kalau 1/2 ni hartanya 500,000. Banyak ke sikit? Banyak Ustaz. Jadi berapa? 250,000. Oh yo, banyak. Senyum lebar lah saya. Tapi jangan sikit kan? Ya. Tapi kalau dia anak lelaki macam tadi, dia dapatlah semua. Kan? Tu dapat semua. Dapat semua nanti orang datang. Orang kaya baru Okey, jadi sekarang ni dalam persoalan-persoalan ni kita nak rujuk pada satu formula Abang Luqman iaitu kajian kes. Seorang isteri meninggal dunia dan mempunyai pertama suami, kedua bapa, ketiga ibu, keempat seorang anak perempuan. Jadi kita nak anak-anak murid kita di studio dan juga di rumah buka buku teks tu pada pembahagian ashabul furud. Cepat-cepat jawab apa dia yang perlu diisi di sini. Jadi kalau macam kita lah, kita meninggal siapa? Contoh kita meninggal ayah ke, meninggalkan anak lelaki, anak perempuan. So kita kena main pada sifir tu lah. Jadi Ustaz nak tanya yang berada di studio ni, kalau suami macam mana? Okey, siapa tahu? Ustaz, saya tahu. Okey, silakan. Suami akan dapat 1/4. 1/4 tengok betul lah 1/4. Oh, 1/4. Okey, betul. Kalau bapa? Saya tahu Ustaz. Okey, silakan. Kalau bapa, dia akan dapat 1/6 tambah asabah. 1/6 tambah asabah. Betul. Ni. Bagi ibu? Saya Ustaz. Ya, Haziq. Ibu dapat 1/6 Ustaz. 1/6. 1/6. Okey, dan seorang anak perempuan? Okey, yang ni saya Ustaz. Dia akan dapat 1/2. 1/2. Jadi sifir ni, kalau kita nak main, kita rujuk pada buku teks, kita buat main-main. Ni kalau anak meninggal bapa, anak meninggal ni, nanti barulah kita terlibat dalam proses pengiraan. Betul. Tapi proses pengiraan kita tak boleh kira sekarang. Pening kepala. Dia kena pada slot yang lain. Jadi itulah tadi penerang tentang ashabul furud, jenis-jenis ashabah, ashabul furud. Yang kita perlu tahu tentang pembagian harta pusaka. Okey Ustaz. Jadi Ustaz, berapa ganjaran untuk murid-murid kita? Ganjaran murid kita semua kita bagilah setiap orang tu kita bagi 2. Dua. Okey. Tahniah kepada Nurin 2. Tahniah juga kepada Hasha 2. Tahniah juga kepada Syafiq 2. Syafiq paling banyak Ustaz. Juga Haziq 2 markah. Jadi tepuk sikit untuk diri sendiri. Tepuk sikit. Okey, tahniah kepada murid-murid kita dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Sekarang Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. Didik TV KPM